Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi, saudara-saudari, hari ini saya ada satu uh, pertanyaan dan jugalah pendedahan ya berhubung Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang saya rasa anda semua perlu tekan agar Zahid memberi jawapan. Ya. Jadi pada 22 hari bulan Ogos tahun 2015, ya. Pada 22 hari bulan Ogos tahun 2015, iaitu sebulan selepas Gani Patail dipecat sebagai Peguam Negara oleh atas arahan ya Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi Zahid ada membuat satu kenyataan di mana Zahid yang pada ketika itu menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang turut dipecat oleh Najib sebagai Timbalan Perdana Menteri. Zahid berkata dia telah bertemu secara peribadi dengan wakil keluarga dari Arab Saudi, maknanya Asia Barat, ya, yang mengaku menderma 2.6 bilion kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya, so itu kenyataan Zahid pada 22 hari bulan Ogos tahun 2015. Dan saya ulang, ini adalah kenyataan Zahid selepas mengambil alih jawatan Timbalan Perdana Menteri daripada Muhyiddin yang dipecat oleh Najib dan sebulan selepas Gani Patail dipecat dari jawatan Peguam Negara atas arahan Najib. So itu Zahid kata. So Zahid mengaku dia berjumpa dengan penderma tu atau wakil keluarga penderma, dan yang seterusnya didakwa mengaku telah menderma 2.6 bilion kepada Najib. Okey, saya nak tanya. Kita sudah tahu isu derma 2.6 bilion ni sah satu penipuan daripada proses mahkamah melibatkan hakim mahkamah tinggi, panel 3 hakim mahkamah rayuan dan panel 5 hakim mahkamah persekutuan. Kita sudah tahu ini satu pembohongan. Malah kalau kita lihat dari SRC, kes SRC, sebahagian besar dana tu memang dah disahkan daripada SRC. Tidak ada kaitan dengan Raja Arab Saudi. Najib pasukan dia tidak mampu membuktikan ianya daripada Raja Arab Saudi dan beberapa hakim sudah mengesahkan ianya cerita dongeng. Tetapi sebelum kes SRC dibicarakan pun sebenarnya kita dah lama tahu bahawa isu 2.6 bilion itu satu cerita dongeng. Mengapa saya berkata begitu? Sebab selepas PRU 14, Najib dalam satu temu ramah bersama Al Jazeera mengaku bahawa dia sebenarnya hanya menganggap bahawa duit 2.6 bilion yang masuk ke dalam akaun dia adalah derma Raja Arab Saudi. Sekaligus bermakna Najib secara tidak langsung telah mengaku bahawa sebelum PRU 14, rakyat Malaysia telah ditipu bulat-bulat kononnya itu sah derma Raja Arab Saudi. Ya. So ini, jadi bila Najib membuat pengakuan itu dalam Al Jazeera, secara tidak langsung Najib sebenarnya telah mengakui bahawa Zahid menipu. Sebab kalau Najib dah mengaku ya dia tidak pasti itu adalah dari Raja Arab Saudi, dan pengakuan ini dibuat selepas BN kalah PRU 14 ya pada 2018. Tak, kenapa Najib diam pada 2015 apabila Zahid mendakwa kononnya bahawa dia bertemu secara peribadi dengan wakil keluarga dari Arab Saudi yang telah mengesahkan menderma 2.6 bilion ke dalam akaun Najib. Jadi dari situ sudah kita tahu bahawa Zahid sebenarnya menipu. Ya. Jadi saya nak bertanya, apabila Najib berada di dalam selepas temu ramah Al Jazeera tu, selepas Najib membuat pengakuan yang secara tidak langsung bermakna rakyat Malaysia ditipu, Najib sendiri tidak pasti siapa yang menderma 2, atau masukkan 2.6 bilion tu, yang sekarang kita tahu itu pun penipuan sebab memang sah Najib ada pengetahuan dari mana dana tu datang. Mengapa Zahid diam?
Jadi kita perlu tanya Zahid dan kita perlu tekan Zahid untuk membuat satu pengakuan. Ya. Soalan kedua saya, kenapa setelah kes SRC dibicarakan ni, setelah mahkamah memutuskan dan sebagainya, kenapa kita tidak diberitahu mengapa Zahid tidak dipanggil sebagai saksi dalam mahkamah? Jika benar ya Zahid sudah berjumpa ya, ketika menjadi timbalan Perdana Menteri, dia sudah berjumpa dengan wakil keluarga penderma tu. Jadi semestinya Zahid boleh masuk mahkamah dan memberitahu, saya sebagai timbalan Perdana Menteri, saya secara peribadi dah jumpa dengan penderma. Ya, bukankah ini akan membantu kes Najib? Jadi kenapa Zahid tidak dipanggil sebagai saksi? Ini juga saudara-saudari perlu tekan Zahid. Malah anda perlu tekan Zahid. Sebenarnya siapa yang Zahid jumpa di Arab Saudi supaya pihak berkenaan boleh dihubungi bagi mengesahkan atau menafikan kenyataan Zahid. Jadi banyak yang Zahid perlu jawab. Seterusnya, apabila Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan negara pada 26 hari bulan Oktober 2018, ya, PH menang pada bulan Mei 2018, ya, bulan 5. Jadi pada bulan Oktober, bulan 10, 5 bulan kemudian, pada 26 hari bulan, Menteri Luar Arab Saudi, ya, Adil Ahmad Al-Jubair telah datang ke Malaysia dan bertemu dengan Menteri Luar Malaysia pada ketika itu, iaitu Datuk Saifuddin Abdullah. Dan kemudian Datuk Saifuddin Abdullah telah memberitahu di media bahawa dalam pertemuannya dengan Adil, iaitu Menteri Luar daripada Arab Saudi, Adil mengesahkan bahawa dana 2.6 bilion yang didakwa merupakan derma Raja Arab Saudi sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan Kerajaan Arab Saudi. Jadi sekali lagi anda perlu tanya Zahid, mengapakah Zahid berdiam pada ketika itu? Bukankah Zahid mendakwa telah pergi ke Asia Barat atau berjumpa dengan wakil keluarga dari penderma daripada Arab Saudi ataupun Asia Barat yang mengesahkan telah menderma 2.6 bilion kepada Najib? Lagi satu soalan yang perlu dijawab oleh Zahid. Ya. Jadi sebenarnya saudara-saudari, jika kita lihat ya, ada lagi satu perkembangan yang berlaku melibatkan Tan Sri Apandi Ali. Jadi pada 2000 saya nak lihat tarikh ya. Jadi 2015 okey. Jadi pada 27 Julai 2015 Najib telah mengarahkan ya pemecatan Tan Sri Abdul Ghani Patail. Dan Najib telah mencalonkan pelantikan Tan Sri Apandi Ali sebagai Peguam Negara baru menggantikan Ghani Patail. Jadi mengapa Ghani Patail dipecat? Okey. Ghani Patail pada ketika itu sudah ada satu surat ataupun kertas pendakwaan bagi mendakwa Najib di mahkamah. Dan satu penangkapan pada ketika itu hampir dibuat, iaitu Najib hampir ditangkap. Jadi Najib sudah dapat tahu perkara itu dan susulan daripada perkara itu ya, Ghani Patail dipecat. Okey. Jadi pemecatan Ghani Patail tidak pernah dijelaskan secara terperinci oleh kerajaan secara rasmi kepada rakyat. Tetapi sel-sel media kerajaan termasuk blogger-blogger membuat spin cerita kononnya ada konspirasi melibatkan Ghani Patail dan 5 Tan Sri untuk mengaibkan Najib. Ya. Jadi ini hanya cerita. Ini hanya cerita. Kononnya kertas dakwaan yang disediakan oleh Ghani Patail adalah palsu. Tetapi sehingga hari ini kita tidak ditunjukkan tang mana kepalsuan yang didakwa dalam kertas dakwaan atau pendakwaan yang disediakan oleh Ghani Patail bersama bekas ketua SPRM Tan Sri Abu Kasim. Malah jika kita kaji kertas pendakwaan itu, sebenarnya apa yang tertulis di sana kini sudah terbukti benar. Jadi persoalan saya, lepas Ghani Patail dipecat, Najib melantik ataupun mencalonkan nama Apandi Ali bagi menggantikan Ghani Patail.
Hanya beberapa bulan, lebih 7 bulan selepas tu, pada bulan Januari 2016, dalam tempoh 7 bulan, satu kes rumit yang sampai hari ini di Mahkamah Malaysia masih belum selesai, iaitu kes 1MDB. Apandi Ali dengan ajaibnya sudah boleh membuat satu keputusan dalam satu sidang media yang membersihkan terus nama Najib. Tetapi sambil Apandi Ali cuba membersihkan nama Najib, dia memegang dua dokumen yang sebenarnya merupakan dokumen yang membuktikan apa yang mahkamah sudah buktikan, iaitu kesalahan Najib. Itu adalah perkara lawak pertama. Keduanya, kita tertanya-tanya, di manakah siasatan Apandi Ali yang dalam masa singkat boleh tiba-tiba membuktikan nama Najib bersih? Di manakah hasil siasatan itu, atau adakah hasil siasatan dibuat? Sebab sekarang sudah masuk 6 tahun selepas Apandi membuat sidang media tersebut. Dan perkara ini dah lama saya tanya. Jadi, ketiga, jika didakwa oleh sel-sel media Najib, kononnya Apandi Gani Patail terlibat dalam konspirasi. Bagaimana anda nak menjelaskan bahawa perkara-perkara yang didakwa oleh Gani Patail telah dilakukan oleh Najib kini terbukti benar? Dan di manakah siasatan Najib yang menunjukkan Gani Patail ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan Najib yang menunjukkan Gani Patail terlibat dalam konspirasi sehingga Najib membuat keputusan bahawa Gani Patail perlu dipecat? Di manakah hasil siasatan tersebut? Dan Najib menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Ahmad Zahid Hamidi yang kini terbukti menipu berhubung dengan isu 2.6 bilion atas pembongkaran Najib sendiri. Jadi, bukankah benda-benda ini perlu disiasat? Kelima, jika kita lihat dalam saman Apandi Ali terhadap Lim Kit Siang baru-baru ni, saman itu tidak berjaya. Tidak berjaya kerana hakim telah mengesahkan bahawa Apandi Ali telah mengeluarkan satu kenyataan bercanggah. Pada sidang media 2016, Apandi Ali mendakwa dia telah menghantar satu pasukan melibatkan juga pegawai SPRM untuk berjumpa dengan pihak penderma Arab Saudi. Dan memang mereka sahkan berjumpa dengan penderma Arab Saudi dan sahkan derma 2.6 bilion. Tetapi di dalam mahkamah, di dalam kes saman terhadap Kit Siang, Apandi Ali sebaliknya membuat kenyataan bercanggah dan mengaku bahawa rombongan yang dihantar itu tidak berjumpa dengan penderma. Jadi ini telah mengesahkan bahawa Apandi Ali di dalam sidang media pada tahun 2016 menipu rakyat Malaysia dan membersihkan nama Najib, sekaligus menimbulkan persoalan apakah Gani Patail telah diaibkan, dipecat dan diganti dengan Apandi Ali supaya Najib dapat menggunakan Apandi Ali, menerusi salah guna kuasa oleh Apandi Ali untuk membersihkan nama Najib. Kerana Peguam Negara terdahulu sudah berjumpa bukti dan ingin mendakwa Najib. Dan hari ini bukti itu sudah dakwaan Gani Patail sudah terbukti benar. Jadi saya nak bertanya, Zahid tak nak komen ke? Zahid tak nak komen semua ni ke? Atau bantu kita beri jawapan. Bagaimana Apandi Ali sendiri terbukti telah menipu. Jadi sekarang satu-satunya orang yang belum lagi membuat kenyataan berhubung isu 2.6 bilion adalah Zahid. Apandi Ali kita biar sebab dia tengah disiasat. Jadi Zahid macam mana? Dia kata dia pergi ke Asia Barat untuk berjumpa dengan wakil keluarga penderma. Jadi sekali lagi, Zahid, mengapa anda tidak jadi saksi pada kes SRC? Mengapa anda berdiam? Anda berdiam diri bila menteri luar dari Arab Saudi datang dan memberitahu memang tidak ada kaitan dengan Arab Saudi, derma tu, wang tersebut. Mengapa anda tidak membuat sebarang kenyataan selepas temu ramah Najib bersama Al Jazeera, di mana Najib secara tidak langsung mengaku anda menipu? Sebab Najib sendiri mengaku rakyat Malaysia tertipu kerana dia hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi. Mengapa Zahid berdiam diri? Atau adakah berlaku satu komplot rahsia antara Najib dengan Zahid untuk menipu rakyat? Sebab anda lihat segala yang dilakukan oleh Najib adalah pelik. Sebelum Gani Patail dipecat,
ada siasatan yang sedang dilakukan oleh PDRM, oleh SPRM, oleh Bank Negara, oleh Peguam Negara dan oleh pejabat Peguam Negara. Dan kelima-lima agensi ini termasuk individu iaitu Peguam Negara telah menubuhkan satu pasukan siasatan khas, Special Task Force atas yang diselia oleh Peguam Negara sendiri iaitu Gani Patail. Tetapi Najib akhirnya dia menghentikan siasatan badan bebas ni. Jadi cuba anda fikir, siasatan ni adalah terhadap Najib, tetapi orang yang disiasat menghentikan siasatan itu, kemudian dia pecat orang yang memulakan pasukan siasatan khas ini, dan dia gantikan dengan Apandi Ali yang kini terbukti telah menipu rakyat untuk membersihkan nama Najib. Kemudian dia pecat pula Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dia ganti dengan Ahmad Zaid Hamidi yang juga kini terbukti telah menipu berhubung isu 2.6 bilion. Jadi bukankah ini menunjukkan bukannya 6 Tan Sri yang berkonspirasi seperti yang didakwa oleh sel-sel media Najib? Sebenarnya yang berkonspirasi adalah Apandi Ali, Ahmad Zaid Hamidi dan Najib. Jadi ini adalah tanggapan, ini adalah apa yang kita dapat rumuskan. Bukankah perkara ini perlu disiasat oleh SPRM? Kerana ini juga melibatkan kemungkinan Najib Zahid ada kepentingan dalam isu 2.6 bilion dan telah salah guna kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri. Itu sahaja pencerahan saya. Jadi saya harapkan Zahid boleh berani tampil memberi penjelasan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.